pada mulanya kita orang sewa rumah, okey, daripada kita mula kahwin lah. Pada masa tu kita orang memang dah planning untuk tengok rumah, kita dah untuk cari rumah yang landed lah. Tapi pada masa tu harga dia agak tinggi di luar kadar kemampuan kami lah. Jadi pada waktu tu kita sewa dalam harga 450 sebulan. Yang tuan rumah sebelah yang nak jual tu dia nak jual pada kadar 100,000. Bila bayaran bulanan pun dalam 480, which is tak banyak beza dengan rumah yang kita sewa pada masa tu lah. Sebab tu akhirnya kami decide nak beli lagi pun kita beli rumah atas kemampuan gaji kita pada masa tu. Selepas 3 tahun kita beli rumah tu, daripada sewa 450 tu sekarang dah naik jadi RM900 sebulan. 3 tahun lepas kita beli RM100,000, sekarang dia naik RM250,000 dah. Sebenarnya daripada kita dapat anak pertama tahun 2013, kita dah start survey untuk cari rumah yang landed ataupun rumah yang pansapuri 4 bilik, sebab dah ada anak, lepas tu keluarga pun selalu datang, jadi macam kita nak rumah yang besar sikit lah. Masa kita survey area KL, kalau 4 bilik kondo dalam harga RM600,000, RM500,000. Lepas tu area Cyberjaya yang paling hampir pun dalam RM400,000, RM500,000. Rumah yang di kawasan Bangi, Kajang semua mahal kan. Macam rumah teres pun RM500,000. Dia jumpa kawan, so tanyalah dia ada beli rumah di kawasan mana. Maknanya satu dia kata dia ada beli sebuah rumah banglo dengan harga lebih kurang RM550,000 di kawasan Banting. Maknanya kita memang masa tu macam agak terkejut jugalah. Sebab RM550,000 tu di kawasan Bangi hanyalah rumah teres. Untuk harga tu boleh dapat sebuah rumah banglo. Jadi bila kita orang tengok kawasan lokasi pun hanya jauh sikit je, tapi masih berdekatan dengan tempat kerja dan sebagainya lah. Jadi daripada situ kita orang terus decide untuk contact agent untuk tengok rumah. Kawasan tu ada naik UiTM baru, lepas tu dia hampir yang KLIA. Dari segi prasarana tu tak adalah kedalaman sangat. Ya, kalau ikutkan sememangnya keadaan sekarang lebih lah yang berbanding daripada sewa itu dahulu. Memang kami juga yang pada bayaran itu sekarang untuk rumah yang pertama lah lebih kurang 450 berbanding kadar sewa lebih kurang 450. Kalau campur pula yang rumah kedua kita ni kadar bulanan lebih kurang 2,500. Jadi memang jauh dah bezanya kalau dibandingkan dengan rumah yang pertama. Tahun lebih tahun memang kadar gaji pun meningkat. Macam nasihat mak saya lah, duit kalau banyak mandi dia akan habis juga. Jadi lebih baik kalau macam kita gunakan duit tu pada benda yang kita nampak. Aset rumah yang selesa kita sekeluarga kan. Nama rumah ni satu aset yang insyaAllah tidak akan susut berbanding kalau macam kita beli kereta atau gadget dan sebagainya lah. Ini memang satu pelaburan jangka panjang lah kalau kita Yang untuk rumah pertama itu memang kita gunakan nama isteri sajalah, sebab kita memang target untuk membeli rumah kedua. Alhamdulillah setelah kita berjaya mendapatkan yang untuk rumah kedua ni, jadi itu yang kita proceed dengan loan bersama lah. Gitu. Pada mulanya macam masa kita mula kerja memang komitmen tu tinggi lah. Pinjaman peribadi, pinjaman pelajaran, kad kredit dan sebagainya. Tapi sebab yelah Allah kata kalau kita berusaha rezeki tu ada kan. Jadi makin lama macam kami dapat settle hampir separuh daripada hutang tu. Jadi komitmen bulanan kami pun makin berkurang. Terus bila buat kira-kira pun insyaAllah boleh mampulah untuk tampung yang angsuran bulanan rumah baru ni. Jadi sebab itulah akhirnya kami decide juga untuk beli rumah. Untuk bayaran lebihan 10% tu, maknanya kita ada pelbagai cara lah. Antaranya memang satu pengeluaran KWSP lah. Sebab yang untuk akal kedua tu daripada kita tak gunakan, kita keluarkan untuk buat pembayaran rumah. Okay. Lepas tu kita juga ada bantuan keluarga lah. Di sini Alhamdulillah kita punya rezeki, bantuan keluarga memang sangat penting. Okay. Ada setengah company yang menawarkan macam pinjaman tau dekat company. Macam contoh kawan kita orang dekat office tu,
dia beli rumah juga. So yang deposit 10% tu dia pinjam daripada company. So dia akan tolak gaji lah bulanan. Memang kita orang sangat gembira, okay? Tapi pada masa yang sama kita orang berasa takut jugalah, okay? Sebab pada masa memula niat nak beli rumah tu, kita tengok okay, walaupun 550,000 dengan kadar gaji kita orang layak, tapi kita orang ada komitmen yang lain. Jadi takutlah kita tak mampu untuk angsuran bulanan tu lah. Tapi setelah kita bincang, memang kita mengambil risiko tu. Kalau ikutkan gaji kita orang campur menghampiri 8,000 lebih, hampir 9,000 lah. Okay. Cuma daripada situ pun adalah langkah-langkah penjamatan lah yang perlu diambil. Macam contohnya sebenarnya selama ni separuh daripada duit gaji kita tu memang banyak habis tak makan je, tak makan luar. Yelah balik kerja pun dah petang, dah penat kan. Tapi lepas ni tak boleh lah macam tu, memang kena masak ataupun buat hutan. Memang kena banyak berjimat-jimat lah, yang mana tak perlu tu tak perlu belanja lah. Nasihat kami ialah macam jangan terlalu memilih lah dalam nak membeli rumah. Kalau boleh kita beli ikut kemampuan kita, jangan beli di luar kemampuan. Janji tempat yang kita beli tu ialah lokasi yang strategik lah, dekat dengan tempat kerja kita, dekat dengan facilities, kemudahan, highway. Lepas tu satu lagi tips, ini yang kita orang selalu dengar lah kan, memang kena ambil risiko tu. Just take the risk. Pasal kalau kata kita tak ambil risiko tu, sampai bila-bila pun kita takkan ada aset tu. Sekarang ni informasi di ujung jari. Mungkin ada banyak website ataupun page-page dalam Facebook lah yang boleh kita like. Dan malah ada juga kursus-kursus yang secara percuma ya, untuk kita dapatkan ilmu. Memang ilmu ni boleh kita dapati di mana-mana. Okay. So dalam pembelian sebuah rumah tu ni memang banyak faktor yang kita perlu ambil kira. Okay. Antaranya kadar bayaran balik dan lokasi dan juga facilities, kemudahan-kemudahan. Sebenarnya daripada pengalaman kami lah, kalau boleh beli rumah seawal dan semuda yang boleh. Bila umur kita tu muda lagi, jadi dia punya kadar pinjaman